Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa kita sekali lagi sebagai peserta di dalam Zoom Canwork Bual Bicara yang dibawakan tajuk pada petang ini iaitu sistem imun. Kita sangat beruntung kerana pada petang ini bersama-sama dengan kita ada 3 orang panel yang sangat hebat yang akan berkongsi pengalaman dan juga ilmu masing-masing bersama para peserta. Ya, sekarang sudah ada 72 orang peserta online di Zoom dan kita juga sedang bersiaran langsung di FB Live Canwork. Jadi bolehlah like dan share FB Live Canwork dan juga ceritakan kepada kami di ruangan chat dari mana anda semua sedang menonton dan bersama siapa yang anda sedang menonton rancangan Bual Bicara pada petang ini. Ya, dengan tidak membuang masa, saya ingin mempersilakan panel kita. Saya kenalkan dahulu nama-nama panel pada petang ini. Panel yang pertama, Dr. Azura Rozila Ahmad. Ya, Dr. Azura seorang pakar perunding perubatan onkologi daripada Hospital Beacon dan juga Hospital Avicenna Shah Alam. Beliau merupakan pakar di dalam diagnosis kerawatan kanser dewasa, kanser payudara, kanser paru-paru, ovary, gastrointestinal dan urological. Okey. Panel yang kedua adalah merupakan Dr. Nurul Huda Razali, pensyarah dan dietitian Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Huda, ya, betul? Dr. Huda adalah seorang pemegang PhD dari Amerika Syarikat dan juga seorang registered dietitian nutritionist yang banyak melibatkan diri di dalam bidang pengurusan intervensi diet pesakit onkologi, pesakit kanser. Dengan cerita, beliau juga selain daripada memegang jawatan setiausaha Malaysia Dietitian Association, banyak menasihatkan kaki tangan di Petronas, Sapura untuk menguruskan berat badan. Betul Dr. Huda? Kami pun nak kurus juga ni. Banyak nak tanya ni ya. So, yang panel yang ketiga, yang cantik dekat bawah tu adalah Dr. Nik Nadirah Nik Aziz, seorang pakar perubatan sukan dan senaman. Patutlah comel je, senam je doktor ya. Dengan cerita doktor telah pernah mendaki gunung di Kinabalu dan plan nak pergi ke ABC, Annapurna Base Camp di Everest ya doktor, dan juga sangat aktif dalam sukan diving. Jadi kita sangat bertuah ya doktor, 3 orang doktor pada petang ini yang akan berkongsi ya pengalaman dan juga memberikan nasihat yang berguna kepada kita semua. InsyaAllah ya. Jadi peserta sudah bersedia. Kita masih lagi ya di dalam cuti pengkas sekolah. Hari ini hari terakhir. Ada yang pergi berjalan-jalan ke? Yang menonton dari tempat peranginan ya. Walaupun kita masih lagi di dalam tempoh pandemik, ya, Alhamdulillah lega sikit sebab majlis MKN telah memberi kelonggaran ya, untuk kita boleh rentas daerah sejak daripada Jumaat yang lepas. Jadi ada yang ambil kesempatan ya, rindu kepada ibu dan ayah pulang ke kampung. Ada yang pergi berkelah, ya, bercuti di tempat peranginan ya, dengar-dengar cerita ramai ya, di Sungai Pisang, Gombak, di tepi laut ya. Jadi Dr. Azura ya, boleh ya kita mulakan? Dalam kumpulan Canwork kita ni kan doktor, kita ada 3 kumpulan, ada 3 kategori lah pesakit kanser. Yang satu yang baru dapat diagnosis, yang tengah sedih-sedih lagi ni. Yang kedua yang sedang menjalani rawatan sama ada kemoterapi, radioterapi, imuno dan juga hormonal terapi targeted dan sebagainya. Ada satu lagi grup yang dah macam saya ni lah yang dah pegang title survivor dah lama dah, tapi masih lagi ada attachment dengan appointment di hospital. Tempoh PKP ni sedikit sebanyak telah menjejaskan proses rawatan ya. Ada juga yang terpaksa menangguhkan temu janji di hospital, ada adjustment rawatan, ya, terpaksa menukar kaedah rawatan ya. Tapi bila tengok orang lain upload di Insta story, dah balik kampung, dah pergi melancong ya,
dah buka pusat-pusat rekreasi, teringin juga doktor ya, sebagai manusia biasa kami juga terpaksa pergi bekerja ya, pergi keluar membeli barang-barang keperluan. Walaupun kami sedar setiap hari ditunjukkan kes ya, walaupun dah turun sedikit 15,000 semalam, di Selangor dah turun bawah 3,000, tetapi masih lagi ada 400 kematian setiap hari sepanjang 2 minggu PKP ni ya. Jadi kapasiti ICU dan ventilator yang sangat terhad membuatkan kami sangat bimbang ya, untuk orang-orang seperti kami ni ada comorbidity. Mungkinkah doktor di hospital dan ICU terpaksa memilih kami ni untuk tidak mendapat katil ICU. Jadi boleh tak selamatkah kami untuk keluar ya, kata enjoy seperti orang lain doktor, silakan. Assalamualaikum. Soalan tu dituju pada saya ke? Ya doktor. Okey, wallahu alam. So COVID pandemik ni adalah satu COVID yang sangat luar biasa. Kalau kita tengok statistik atau kejadian, kita tengok kebanyakan orang yang parah lah. Bukan adalah orang, maksudnya orang yang kategori 4, kategori 5 dan yang meninggal dunia. Bukan semestinya pesakit kanser sahaja. Yang paling ketara ialah orang-orang yang sedikit yang vulnerable, orang-orang tua, orang ada penyakit kronik, diabetes, obes, dan kadang-kadang yang lagi menakutkan orang-orang muda pun. Tapi cuba kalau kita dengar masa dulu-dulu, masa DG ada bagi tahu setiap kes kematian dahulu, jarang ada pesakit kanser yang meninggal dunia. So pendek kata, immune system terancam oleh COVID-19 bukan tak semestinya orang pesakit kanser saja yang vulnerable. Ada something else. So it's just immune system ni adalah satu benda yang kompleks. Jadi kita tak boleh, kita susah nak ukur. It's very hard to count. Tapi anybody is vulnerable. And ada banyak benda, dia satu rangkaian yang sangat kompleks and complicated. Dan tak semestinya orang yang dapat kanser tu akan lebih aniaya lah oleh sebab COVID. Tapi walau bagaimanapun, apa yang pesakit kanser sebenarnya yang perlu tahu dan juga orang-orang lain sama saja. Tetapi kalau seorang pesakit itu sedang menjalani rawatan lah, of course, sekarang pun siapa-siapa yang ada tengah melalui rawatan atau baru je habis rawatan, dia tahu dia pun kena lebih peka kepada apa-apa simptom, cek suhu, semua orang sekarang cek suhu juga. Jadi I think it's common sense lah, tak ada nothing special, nothing extra. Tapi just ikut bukan arahan lah, nasihat penguasa local health authority apa yang patut dibuat. Memang kerajaan ada push for nak menggerakkan ekonomi, tetapi sebab kita tahu health ni bukan benda yang boleh you cannot compromise. So I think kalau boleh tunggu sekejap, tunggu duduk rumah lah, janganlah keluar, duduk kat rumah. That's saya punya itulah, saya punya nasihat. Terima kasih Dr. Azura. Okey, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua ya, Dr. Huda. Dr. Huda, kalau kita tengok, saya nak share sikit lah ya, ada di Canwork ni, nak minta organizer bagi saya share. Able kan saya share? Dekat Canwork ni kan Dr. Huda, sebenarnya ada program setiap hari hari Khamis ke hari Rabu ke, makan sihat. Hari Rabu makan sihat. Ya, jadi diorang ni macam-macam ya, berkongsi, menanam pokok ya, menanam apa lagi? Ulam-ulaman
Dan juga nampak tak? Belum boleh share. Ni. Ini alihkan, sorry. Ini Bari Berkebun Setiap Khamis. So ini dia, ada yang suka buat smoothies ya, ada yang tanam pokok sendiri dan share di dalam grup ya Dr. Huda. Jadi kita nak tahu sama ada berkesan tak kalau kata kita makan makanan yang tanam sendiri, yang organik ya. Selain daripada kita mengambil imunisasi, kan sekarang ni ada vaksin ya. Dos 1, dos 2, sebab dalam kalangan ahli-ahli kanwork dan juga pesakit kanser, ada juga yang tak sempat mengambil vaksinasi disebabkan masih di dalam rawatan. Ada yang baru 1 dos. Ya, ada juga yang kita dengar sekarang nak kena ada suntikan dos penggalak pula. Jadi kalau boleh nak elak lah doktor ya, kena suntik ni dah puas dah kena suntik sana suntik sini. Ada tak kaedah lain untuk kita menguatkan imuniti untuk melawan daripada COVID ni? Silakan Dr. Huda. Untuk beberapa kata terima kasih moderator Dr. Aniza. Pertama sekali mungkin saya ucapkan tahniah lah. Dia sebenarnya inisiatif yang bagus kan. Ada yang berkebun, share kan makanan-makanan sihat. Ini sebenarnya inisiatif yang bagus. Kita berkongsi maklumat. Cuma di peringkat maklumat tu lah mungkin perlu ditapis sikit lah kan. Betul ke tak betul, kadang-kadang yelah benda melibatkan makan ni memang hot topic lah kan, masa COVID ni lagilah kan. Soalan Dr. Aniza tadi saya rasa agak straight to the point, dia lebih kepada kalau kita tak nak suntik boleh tak makan apa-apa imun jadi kuat, macam itulah kan dia punya straightforward question dia. Seperti panel yang pertama cakap tadi Dr. Azura, immune system ni kompleks. Dia bukan sahaja, contohnya dia tidak sahaja kalau kita makan sesuatu, immune system kita akan jadi sangat kebal ke, dia macam-macam. Walaupun jawapan ni klise, memang ala ni je ke doktor nak cakap, tapi itulah realitinya. Kalau kita makan makanan yang seimbang, yang cukup nutrien-nutriennya, itu boleh membantu badan kita untuk ada sistem pertahanan yang lebih kuat. Of course ada, ini dah biasa, itulah kenyataan dia. Ada ke satu makanan yang kalau makan ni confirm? Tak ada. Paling dekat adalah corak pemakanan. Setengah corak pemakanan boleh meningkatkan sistem imun tubuh, tapi hampir tiada makanan yang kita kata makan ini, makanlah ini memang naiklah sistem imun. Tidak, dia it's more complex than that. Dia juga berkait dengan lifestyle kita, stres, tidur, bersenam. Tu sebab tu Dr. Nadira pun ada kat sini. Dia bukan kata makan dan imun, itulah linkage dia, tidak. Jadi kalau saya sendiri, saya punya advice lah. Mula saya jawab dulu soalan yang straight to the point tu. Ada ke makanan yang kalau kita makan untuk meningkatkan imun tubuh untuk kita elak daripada mendapat disuntik vaksin? Saya tidak rasa itu pilihan yang bijak lah. Sebab again saya kata makanan ini sahaja tak cukup. Dia ada faktor-faktor lain. Imun sistem ni dia kompleks. Sekuat mana pun kita cuba untuk mungkin menjaga lah, orang kata 100% pun, masih akan ada ruang untuk kita dapat jangkitan. Jadi kalau saya sendiri, ya kita sebagai manusia, kita kena berusaha kan. Dalam bahagian pemakanan ya, kita usahakan ada serta-serta nutrien yang memang telah dikaji mempunyai, orang kata, hubungan lah dengan sistem imun tubuh. Maknanya bukan sahaja COVID ni lah, secara general. Contohnya vitamin C, vitamin D, zinc, iron, protein. Bila kita kata protein, dalam protein ada asid amino. Jadi ada beberapa asid amino yang dikaitkan dengan sistem imun tubuh, glutamin. Tapi secara general, jika corak pemakanan kita tu sihat dan seimbang, dia memang akan membuatkan kita mempunyai sistem pertahanan tubuh yang lebih baik. Dan orang kata di sebaliknya, kalau kita mempunyai corak pemakanan yang tidak baik, contohnya seperti terlalu banyak makan ultra processed food. Zaman kita sekarang bukan sahaja processed food tu dah biasa dengar dah.
ultra processed food. Okay, makanan ni ada natural food, contohnya kita beras, kita makan nasi kan, dan juga processed food, contohnya mungkin beli buah-buahan yang ditinkan. Tapi sekarang ni kalau kita betul-betul fikir, kita dah banyak sangat konsum ultra processed food, makanan yang bukan sahaja ditambah orang kata macam gula atau garam, tapi ditambah stabilizer, hydrogenated fat, macam-macam. So all the frozen food yang kita makan, dan yalah realitinya berapa banyak kita boleh elak kan, dia di mana-mana. Tapi di pihak kita apa yang kita boleh buat adalah minimize. Jadi adakah sesuatu makanan yang betul-betul boleh meningkatkan imunitas? Tiada, tapi corak makanan yang sihat dan seimbang, dan kalau kita pastikan kita dapat nutrien yang diperlukan, terutama nutrien yang seperti saya kata tadi lah, vitamin C, D, selenium, iron, yang sebenarnya memang kita boleh dapat daripada bila kita makan. InsyaAllah ini akan membuatkan badan kita lebih baik melawan jangkitan, bukan sahaja COVID-19 tapi apa juga jangkitan. Tapi itu tidaklah orang kata menyebabkan kita confirm tidak dapat jangkitan, tidak. Dan saya nak mesti ni lebih daripada itu lagi. Saya nak celah sedikit Dr. Huda, berkenaan dengan pemakanan semasa rawatan juga. Dikatakan ada beberapa pantang larang kepada pesakit yang sedang melalui kemoterapi, yang imunitinya masa tu waktu imuniti kita paling rendah kan. Jadi ada beberapa makanan yang tak boleh nak makan. Ya, contohnya macam makanan yang bagaimana doktor? Boleh doktor sharekan? Ramai dekat sini yang masih dalam rawatan ya doktor? Ya. Bagi mereka yang sedang dalam rawatan, maknanya walaupun kita tahu certain cancer memang menyebabkan immunocompromise, contohnya leukemia ataupun myeloma kan. Tapi bila kita mendapatkan rawatan, memang sistem imun kita akan menjadi lebih rendah. Contohnya pasien yang pergi for chemoterapi. Jadi selalunya pasien kalau menerima rawatan di hospital mesti akan ada referral kepada dietitian, dan apa yang selalu kita tekankan adalah dalam tempoh rawatan kanser di mana kita tahu kita punya sistem imun rendah, kita tak nak berlaku apa-apa jangkitan, termasuklah jangkitan yang boleh berlaku melalui makanan. Jadi on top of pastikan makanan kita itu berkhasiat, adalah untuk pastikan makanan kita selamat. Food safety sangat ditekankan, food hygiene sangat ditekankan. Kita tak galakkan pesakit yang sedang dalam rawatan makan makanan mentah. Sebab makanan mentah. Kalau sayur ulam mentah boleh tak doktor? Salad kan kita basuh dia macam dia kena basuh dengan sangat kita kena pastikan dia sangat bersih. Tapi kalau saya untuk lebih berhati-hati, mungkin dalam tempoh rawatan kita elakkan sebarang makanan mentah supaya kita nak minimizekan sebarang orang kata food poisoning, apa-apa yang boleh menyebabkan kita akan ada jangkitan. The same goes orang kadang-kadang ada suka makan sushi, ada salmon yang raw tu kan. Dalam perawatan kita tak galakkan. Kalau kita masak daging, ada orang suka makan steak, pastikan it's well cooked. Sebab itu dia main issue is kita tak nak compromise daripada segi ada berlaku jangkitan disebabkan kebersihan makanan yang tidak baik. Tapi dalam masa yang sama, saya perasan jugalah di kalangan pesakit, kita tahu dia pesakit kadang-kadang bila dah tahu ada kanser, mulalah macam-macam, apa saya makan dan kenapa saya dapat kanser ni, mungkin sebab saya makan sesuatu ke apa. Dan bila dapat rawatan, ramailah yang bercakap, okay, masa rawatan tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, bla bla bla. Walaupun kita tahu mungkin mereka cuba memberi nasihat, tapi sangat penting untuk mendapatkan maklumat yang betul. Kita tak nak dalam tempoh rawatan pesakit sangat memerlukan tenaga, sangat memerlukan protein. Jadi kalau banyak sangat pantang larangnya, itu tak boleh makan, ni tak boleh makan, gula tak boleh makan, lama-lama akhirnya tak makan apa-apa pun. Itu tak baik. Kita tahu kalau pesakit yang ada kemoterapi atau radioterapi ada side effect kan? Ada side effect. Dan mungkin hari ni okey, hari esok tak okey. Jadi di hari-hari yang okey tu makanlah. Ya, sebab
kalau kita duk fikirkan ni tak boleh makan, tak boleh makan, last time memang tak makan. Dan itu adalah lebih tak baik daripada memikirkan mungkin kalau saya makan gula ni nanti saya cancer saya. No. You are undergoing treatment. What is more important is for you to eat. Makan, cukupkan Makan aja cukup-cukup. Ya. Enjoy. Betul. Enjoy. Alhamdulillah. Enjoy, betul. Makanlah. Yang penting cukup tenaga, cukup protein dan pastikan makanan tu selamat. Kalau kita tak kesian diri kita kan, dah lah jalani rawatan, lepas tu nak makan ulcer, dah letak larat. Betul. Makan Jadi, pula ya. dalam tempoh tu, apa yang rasa nak makan, makan. Apa yang boleh dimakan, makan. Walaupun ada tips tertentu lah. Contohnya kalau pasien yang ada ulcer, doktor kadang bagi ubat kumur kan. Ya, gunakan ubat kumur supaya bila mulut tu rasa kebas, kita boleh makan. Kalau rasa bila mengunyah tu sakit sangat, dan boleh je smoothie ke. Tapi jangan restrict diri kita. Dan lebih-lebih lagi kalau pesakit ni, kalau menerima rawatan, memang akan ada dietitian yang akan refer. Kalau doktor tak refer, cakap saya nak jumpa dietitian. Dietitian memang akan bantu untuk pastikan apa betulkah maklumat dan pastikan apa yang boleh makan. Dan sebenarnya kebanyakan dietitian boleh tanya apa boleh makan, dia akan kata makan je lah. Okay, yang penting untuk dapat saya bagi tahu makan apakah makanan yang paling best sekali rasa semasa kan? Apa makanan awak paling rasa nak makan masa ni? Adalah Happy Meal. Betul. Maksudnya makan dengan happy. Bukanlah Happy Meal McD tu ya doktor. Okey, terima kasih kepada Dr. Huda atas penjelasan panjang lebar. Kita beralih pula kepada panel kita yang ketiga, Dr. Nik Nadira. Dr. Nadira ni rupanya bakal menjadi jiran saya ni di Bukit Sentosa, insyaAllah ya Dr. Nadira. Okey, Doktor. Tadi yang bakal. Oh, Dr. Huda yang bakal. Okey, sorry. Saya tak nampak. Okey, Dr. Nadira dah menyelam ke dasar laut, dah hiking ke gunung tinggi ya. Di kami di Canwork juga ada hari berjalan, hari Isnin 30 minit, ada hari Sabtu bersama dengan ESG UM dengan Prof Naha buat sedikitlah exercise kan, online aja, bukan nampak pun. Ya, ada setengah tu tutup lagi ya. Tak nampak pun videonya. Buat ke tak buat entah ya Dr. Nadira. Waktu PKP dah dilonggarkan, ada kawasan-kawasan tempat rekreasi terbuka ya. Dah boleh pergi ke kawasan-kawasan lapang untuk bersenam. Dah lama dah ni duduk kat rumah ya. Ada yang sebelum dapat sakit pun mereka adalah aktif di dalam sukan, pergi touring, cycling, hiking dan kawan-kawan dah mula mengajak, dah ada invite ya. Grup-grup di dalam Facebook, di dalam Insta dah mula ajak nak pergi ke tempat-tempat terbuka dan kita tahu waktu exercise tak pakai mask kan doktor kan? Takkan tengah touring, cycling pakai mask. Peliklah pula kan, nak bernafas pun susah. Jadi sebagai ahli Canwork yang buat senaman tak berapa minit, sangatlah 30 minit cukup berjalan. Hari Isnin, hari Sabtu 1 jam, cukup tak doktor? Dan selamatkah dari segi imuniti kami ni? Kan yang sedang melawan kanser dalam rawatan ya. Dulu syok buat, dah tunggu 2 tahun tak keluar-keluar ni. Jadi nak tahu selamat ke tak selamat untuk kami pergi bersenam. Silakan doktor. Okey, terima kasihlah moderator Dr. Niza, dan saya rasa juga terima kasih kepada Canwork sebab mengajak saya lah untuk datang join. Saya rasa yang lebih biasa dengan exercise, cancer, immunity ni saya punya head of department lah. Saya rasa Prof Naha tu memang, I think for as long as I've known him, dia memang involved dengan exercise support group. Tapi saya kira new blood lah, baru masuk dan dia asked to join in with Canwork. And I welcome it. Jadi kepada soalan Dr. Niza tadi, senaman boleh ke senaman outdoors kan, tu soalan dia ialah boleh ke senaman di luar beramai-ramai dan apakah efek kepada immunity dalam situasi pandemik kita sekarang. Sebenarnya it's not just, bukan saja di kalangan mereka yang
menghidap kanser atau sedang mengalami rawatan. Ramai juga orang kat luar pun tanya soalan ni. Dah dibenarkan tapi sebenarnya selamat ke kalau beramai-ramaian? Kan kalau cycling dalam group, is it safe tak? Selamat tak kita untuk bersenam dalam keadaan begitu? Jadi sebenarnya dalam pandemik kita ni situasi ni evolving, maksudnya sentiasa berubah. Kan? Pada peringkat awal tu mereka benarkan exercise di luar, bersendirian. Lepas tu ada waktu yang di mana pertengahan tahun kes menaik. Jadi varian pun berubah, yang dominan jadi Delta, jadi tutup kembali semua, walaupun bersukan bersendirian pun tidak boleh. Lepas tu sekarang dah kembali ke fasa 2 kalau kami di Klang Valley lah, dah PPN 2 kan, jadi dah boleh keluar kembali. Jadi adakah selamat? Baik, kalau kita comparekan risiko, kalau particular kepada COVID lah, kita compare infection risk, bersukan atau social distancing di dalam, indoor dengan outdoor. Outdoor dia punya risiko mendapat jangkitan 18 kali, 18 times lebih rendah compare dengan indoor. Jadi that's why walaupun dia buka di luar, gym tak buka lagi kan, fasiliti sukan tak buka. Sebab risiko dia 18 kali lebih tinggi, sebab pengudaraan tidak baik di dalam. So and then virus is in a closed space, dia boleh infectivity period lebih lama. Jadi sebenarnya memang bersukan di outdoor ni adalah selamat. Lebih selamat lah. Ya, selamat. Kalau dibuat dengan SOP yang betul. Kan, that's why MKN walaupun dia bagi di luar, dia kata maintain social distancing, pastikan jarak 2 meter, jangan dalam kumpulan yang berapat. Dan sebenarnya di sini saya pun nak introduce lah, sebab tak info ni tak banyak dekat luar. Macam Dr. Aniza cakap tadi, selamat ke saya nak bersukan kalau pakai mask? Macam nak touring cycle pakai mask. Sebenarnya kajian latest cakap tidak ada efek atau it's not harmful, dia tidak berbahaya untuk bersukan dengan mask. Jadi boleh, dia tidak menyebabkan dulu ada keluar paper lah kalau pakai mask, jogging nanti pengsan lah. Dia memang tak selesa. Kalau diri saya sendiri pun saya pernah cuba, sebab kita nak bagi tahu pesakit kita kan, tak adil kalau kita suruh dia pakai mask, kita ni free and easy. Jadi saya pun cubalah, sebenarnya boleh, dia memang tak selesa, tapi kalau ada perasaan risau atau kita pergi tempat yang memang kat luar tapi ramainya, yang penuh bersesakan, yang kita rasa memang impossible kita nak maintain 2 meter. Kita duk maintain orang duk dekat dengan kita jogging dia makin dekat, kita pun tak dapat nak cope. Jadi in that case, you can always put on a mask and then you can walk. Cuma caveat kat sini, kalau tak biasa bersukan dengan mask, memang akan rasa lebih susah. Dia akan rasa work of effort tu lebih tinggi. Jadi in that case, mungkin kalau you not accustomed, bila nak bersukan, nampak orang dah ramai, kita paksa put on mask, mungkin kita kena slow down. Maksudnya kalau tadi jogging sedap ni, good pace, tiba-tiba dah ramai orang, kita pasang mask, kita buat kita punya interval yang rendah. Maksudnya kita go down a pace, kita slow down. That is my suggestion lah. Tetapi if you have to choose, kalau perlu pilih sukan dalam atau sukan luar, semestinya sukan di tempat yang lapang tu lebih baik lah dari segi infection risk, ya. Rasanya itulah menjawab kot soalan Dr. Aniza. Okey, terima kasih pada Dr. Nadira. Ada soalan daripada peserta yang tanya, ya, semua jenis sukan ni bagus ke doktor, ataupun ada sukan yang khusus untuk menaikkan imuniti? Ada yang claim kata kena buat yoga, inside and outside, kan? Ataupun ada pesakit yang sedang dalam rawatan kanser, kan? Nak buat apa senaman pun semua sakit, sendi sakit, kalau boleh terbaring aja kan, tapi nak juga bersenam, ya. Adakah senaman yang khusus untuk kita pertingkatkan imuniti? Tadi makan, sekarang bersenam. Ke bernafas saja boleh meningkatkan imuniti? Yang simple je lah doktor. Okay. Silakan. Okay, terima kasih soalan tu. Actually, semua orang nak kan? One exercise, macam tadi orang nak one food kan? Semua orang nak one exercise that will boost our immune. Tapi sebenarnya any exercise will boost your immune system. Any exercise. Dia kena adjust ayat tu. Bukan one exercise, any exercise yang menepati syarat. So what is the syarat? Dia meet moderate intensity, pada intensity yang sederhana.
Satu. Yang kedua, menepati saranan WHO. Semua orang saya rasa rakyat Malaysia kena tahu apa saranan senaman daripada WHO. Saranan dia 150 minit seminggu. Maksud seminggu, cuba dapatkan 150 minit intensity sederhana. 30 minit hari Isnin tu tak cukup lah doktor ya. Ahli kanwak kena buat tiap hari ni 30 minit, bukan hari Isnin aja. Dia tapi itulah yang idealnya, any exercise menepati 150 minit, tahap intensity sederhana dan buat secara berterusan. Jangan buat tak nak buat lagi 3 bulan, buat lagi then efek dia lebih lambat. Tetapi saya nak saran kat sini, ada mungkin sebab ada kat sini ada on treatment, belum habis lagi, still in the journey, right? So dia cakap alamak tak boleh dapat lah 150, tak payahlah, nantilah tunggu dah sihat ke, dah in remission, nantilah kita buat balik dah. Doktor ni cakap 150 minutes. Tetapi that's wrong. If you cannot meet 150 minutes, any exercise is better than no exercise. Maksudnya if this week you can do 30 minutes, alhamdulillah dia join, tiap-tiap Isnin dia join. It's better than someone who's doing zero. It is a dose response. Maksudnya lagi banyak kita buat, lagi dia membantu imun kita. Tapi dia tidak kata kalau tak cukup dos ni langsung tak ada bantu, tidaklah. Jadi janganlah cakap 30 minit taklah useless, no lah. But any exercise meeting 150 minutes, moderate intensity, then it will help. Dan saya nak sentuh sikit je, dah banyak cakap ni, sentuh sikit je. Actually even those on treatment atau with cancer, dan dia kata saya dah dapat cancer sebab kita banyak promote exercise, cakap it prevents cancer, it is protective against cancer, it reduces your risk 30 to 40% less for breast cancer, colorectal cancer. But saya dah dapat dah, tak payahlah buat dah. But that's not true. Actually if you exercise, studies have shown you reduce risk of recurrence. It helps. Maksudnya it helps build your immune. For some cancer macam breast, colorectal, prostate, dia dah tunjuk up to 28 to 32% reduction in risk of recurrence. So it helps lah. Jadi walaupun dah ada cancer, bagus untuk start dan continue to exercise. Okay, baik Dr. Nadira. Sekarang ni tempoh PKP ya. Ramai yang bersenam juga Dr. Nadira. Tapi dia kata dia buat senaman jari je. Boleh ke kira? Lebih daripada 150 minutes tu senaman jari. Intensity sederhana ni maksudnya heart rate kita kena reach at least 45 ke 65. Ada syarat lagi. Macam nak tahu intensity sederhana? Saya cakap, doktor sederhana penat, saya dah penat ni. Tapi macam mana nak tahu cukup penat ke tidak? So maksudnya cara yang lebih detail kita kira heart rate, denyutan jantung. Tapi kalau yang nak lagi senang, kita cakap talk fast. Maksudnya masa you buat aktiviti tu, boleh bercakap tak? Boleh tak borak macam bergosip ke? Kata, boleh. Boleh menyanyi tak? Kalau kita boleh menyanyi, maksudnya itu bukan intensity sederhana. Itu intensity rendah lah. Kalau dah boleh menyanyi semua, okay, itu tak cukup effort lah. You have to be a bit more susah sampai kita boleh bercakap. Tapi menyanyi tu dah payahlah, dah mengah-mengah dah. Macam tu. So that is intensity sederhana. Tak tahulah kok ada kok yang jari senam kuat sangat sampai intensity sederhana. Itu Wallahualam lah. Tapi itu in general that's the guide lah. Okay. Moderate intensity 150 minit seminggu insyaAllah. Boleh ya. Okay, kita kembali kepada Dr. Azura ya. Dah ready Doktor? Doktor kena unmute. Okay, insyaAllah. Okey, di kalangan pesakit kanser ada yang dikatakan lah ya, dah pernah dengar, mesti doktor pernah dengar ya. Dia cakap kanser ni, sel ni semua orang ada tapi dia dormant dalam badan. Orang yang kena kanser ni immunity dia rendah. Ini mitos lah ya, cerita-cerita makcik bawang ni. Dia kata immunity rendah, masa itulah sel kanser tu mula flourish ataupun menjadi ganas dan membiak di dalam badan seseorang. Jadi betul ke statement yang macam tu ya? Jadi itu statement itu yang digunakan oleh pengeluar produk overclaim ya, kata
perlulah tingkatkan immuniti pesakit kanser ni, especially untuk mengelakkan daripada macam tadi Dr. Nadira ada sebut tentang recurrence, senaman mengurangkan rate of recurrence. Tapi ramai di luar sana ada produk-produk overclaim yang kata imun rendah kena makan ubat untuk tingkatkan immunity. So nak tahu statement bahawa imun rendah menyebabkan kanser tu berlaku. Boleh tak doktor tolong terangkan? Terima kasih. Silakan Dr. Azura. Soalannya, adakah imun rendah boleh menyebabkan kanser? Is that right? I think so actually kalau kita tengok daripada most oncology societies, WHO, penyebab kanser bukanlah sebab imun rendah. Actually, imun rendah is probably a composite of beberapa perkara yang kita tak buat. 30 to 50% atau lifestyle dan tabiat makan etc. yang menyebabkan kanser bukan spesifik buat rendah imun sistem sebab tak makan cukup buah-buahan, tak cukup exercise, obese, merokok, tak buat vaccination dan sebagainya. So it's not quite right. So I think we are moving towards supplements. So I'm glad Dr. Huda ada sini, nanti boleh beritahu all that. So honestly, all the supplements, none of them have been proven to reduce, to make any difference for cancer. Tak ada. All adalah satu business commercial yang sangat besar. And if you look, every product when some kind of testimony ni, somebody, you just elect somebody to promote something, and then after that ada commercial link. So you have to be careful all that. So there's a lot, and then dia a $1 billion business. Jadi kita tak boleh percaya cakap segelintir orang yang itulah yang kita patut percaya. I think it's the cognitive bias, pemikiran kita bias, kita nak dia betul. So kita makan juga, kita ingat ia akan membuat apa yang kita kata dia akan buat. Tapi you tengok the proper website, authority in cancer. Please look at it. If somebody is claiming something, just like COVID-19, somebody claiming something vaccine is not enough, apa basis dia? Adakah dia punya semua maklumat yang sahih, yang cukup, yang telus, yang dapat dia secara confident dan yakin dan benar untuk menyatakan sesuatu statement, sesuatu. So back to immune system. So I think I didn't explain so much about immune system tadi. Immune system is very, very complex. Immune system adalah satu rangkaian network melibatkan sel, protein interconnection, chemicals, organs, semua. And then what cells? So kita selalu kalau ada pesakit kanser kat sini kan, the doctor is crazy about white cell count, hemoglobin, platelet, bla bla bla, lymphocyte, etc. Tapi yang paling penting kita tengok is neutrophil count. Neutrophil count is a subset of darah putih. So that are the cells. So there's protein interconnecting. So nanti saya explain in a more understanding way. The interconnecting, and then after that ada chemical complement system yang menolong. Kemudian after that dia pergi melalui circulation dari point A ke point B. Lepas tu melibatkan beberapa organ, your lymph node, your bone marrow, your thymus, etc. And of course, don't forget antibody. COVID-19, everybody talk about antibody, apa benda ni. So let me tell you in a way that I hope makes sense. So katakan apakah fungsi peranan imun sistem? Imun sistem peranan dia adalah pertahanan diri. Kalau kita ingatkan Malaysia ni, kita nak pertahankan negeri kita, mana kita nak dapat orang jahat? So orang jahat will come from outside, right? One possible penjahat. So COVID-19 come from outside. So where can they come into our body from outside? So dari kulit, so dari pertahanan kita under kulit, in the mouth, your mucosa. So not just the integrity, the barrier of your skin, apa dekat situ? You have cells there yang macam first responder. Macam you dekat mall, you ada security guard. Dia bolehlah tolong menjaga, tetapi dia tak equip sangat. Dia bolehlah buat kerja sikit. Tapi kalau ada penyangak dah masuk dalam badan, you dah ada, okay, gangster, you kena pakai OPHAS. So you need to have OPHAS, police HAS, whatever you call it. So you got T cells, etc. Tapi kalau dia jadi macam Taliban, dia dah masuk dalam negeri, you nak nyok-nyok, dia macam gerila, you tak boleh cari. So you need komando.
James Bond, License to Kill, right? So you have special T cells called cytotoxic T cell. These T cells, dia are equipped, dia memang specialized killers. This is the basis of immunotherapy, the modern cancer treatment. So you have this T cell, and now the technology is such we can manufacture gun, macam detection for the T cell. You can engineer, put it on the T cell. James Bond tu, komando tu, you bagi special gun. Dia boleh tembak secara sniper pun. So it's very specialized. So you can understand, in order to mobilize all these teams, you can ada general, you can ada intel, you can ada communication. Our body have all that. Kita ada complement, you have, memory cell. So any infection that you have, so this is where the COVID vaccine come in. You bagi vaksin, lepas tu vaksin tu bagi protein, bagilah sedikit hidung dia ke muka dia of the bacteria or virus, whatever, or even for cancer cell you can, that's later. So you can you can bagi komando ni intel lah, how to look for the penyakit. So dia pergi carilah. So of course, you kena gerak. So that's when your bersenam comes in, right? So when you bersenam, your circulation is better. So you push it, you bring it to the site of battle. Lepas tu, of course, it reduces inflammation, improves mediation or the intel or the protein yang bagi tahu A to B. And our immune system is so clever. Dia ada memory, dia ada database, dia boleh simpan any infection that you have. So if you teach it by giving it vaccine, dia dah tahu lagi cepat, lagi pantas, lagi bagus dia punya dapat lawan dengan all these bad things. But please understand that COVID ni bacteria virus tu dari luar, but cancer is human cell tapi kat dalam, is inside. So that's why don't wait for any you cannot wait for your cancer treatment. You want to menang, you cannot wait. COVID-19 penyakit ni is something that is happening. You have to make a call. But seriously, throughout the world, everybody should be vaccinated. Please get vaccination. Talk to your oncologist kalau nak sedap hati. Please do. So am I digressing or does that answer your question? Berkenaan dengan vaccination lagi tadi ya. So ada dalam golongan pesakit kanser yang sedang melalui rawatan tak sesuai ataupun tidak dibenarkan mengambil vaksin. Adakah betul? Tidak. Bila waktu yang boleh? Okay, this is if you look at all the vaccine trials, none of the trial as usual tak melibatkan patient on cancer, yang dapat cancer, never ever, no. So we are at a situation where we have to make a judgment call. You tak buat rawatan, you tak buat COVID, kalau cancer tu, kalau tak buat vaksin, you get really bad consequence from mati dekat COVID-19. Tak buat rawatan, you are going to die from the cancer. So you have to talk. But secara umumnya actually, you bagi vaksin, you tak ada kacau your immune system. What it does is it teaches your immune system to kenal this protein. So it does not make your immune system rendah. That's key. I think there's a lot of confusion about that. Tidak. Walau bagaimanapun, maybe you do not because katakan komando ada 10, tapi sebab bagi kemoterapi tinggallah 5 komando tinggal. So maybe not sebanyak yang kita harapkan. But if you think about it, kalau you bagi flu vaccine, dia punya effectiveness baru 50 to 60% and still we give it. So if the effectiveness of COVID-19 vaccine is 90%, you still get 50% effectiveness, it's still worthwhile. And throughout the world, how does the cancer treating doctor community is doing this? What has happened is that there have been a lot of data collection, etc., etc. So dah menunjukkan orang most expert agree that kalau kita wajar urge everybody to get their vaccination. In fact, I do clinical trial international. If you nak dapat triplet treatment pun, after 2 days you can get vaccinated. Walaupun sedang kemo, boleh ambil vaksinnya doktor ya? Inshallah, yes. Talk to your doctor, of course, but it's not because your immune system is going to be weak. Maybe the immune system tak belajar dengan cukup.
Tetapi as I said, it's still better to have some protection than zero, and that is the standpoint of all oncology even chemotherapy, etc. Okay, so in terms of dormancy though, that's another thing. I mean, in fact, the cancer present makes the immune system lemah. That's what it is. The immune system is it's not the other way around. It's not the immune system rendah, cancer datang, tak ada. Cancer datang, dapat immune system boleh rendah. I mean, it's classic, kita tahu things like yang affect your bone marrow, cancer darah, lymphoma, leukemia, whatever, myeloma, atau dia pergi bone mets, pergi ke kolang som-som ke, or high dose chemotherapy, or even steroids, dia boleh melemahkan immune system. So it's not the other way around. And please, supplements are not advised, because really, I think Dr. Huda will tell you some more. There's a lot of things, cofactors, benda-benda yang very lebal. It cannot be put in the pill. It's not in the pill. It's never the same. If you want to look orang-orang hidup lama sebab dia live well, tak dapat penyakit, tak ada cancer, etc., look at it, Blue Zone, you can Google it. They are all makan makanan yang dia tanam, cucuk tanam depan rumah, exercise, etc. So it's not anything fancy, insyaAllah tak. And of course, always have a good mindset, think right. Jangan fikir benda-benda yang tak help in your well-being. So to reduce stress, because when you're high in stress, your steroid is high. Steroids, reduce your immune system. So there's there's so much you can say about immune system, but not what the myth that you said. Tak ada. Nanti insyaAllah kita akan talk about stress pula ya dalam satu sesi bual bicarakan work satu hari nanti ya Doktor. Terima kasih Dr. Azura. Kita beralih pula kepada Dr. Huda. Banyak soalan ni Dr. Huda daripada para peserta. Okey, salah satu daripada kesan sampingan mengambil ubat-ubatan ataupun alternatif ya yang saya pernah tahu, dia merencat keberkesanan kemoterapi itu sendiri. Ya, apabila kita ambil ubat-ubat alternatif ataupun suplemen yang overclaim, rupa-rupanya dia protect sel kanser tu supaya tidak load ataupun menjadi kebal kepada rawatan kanser, ataupun ubat-ubatan kemo, ubat-ubatan yang kita berikan daripada hospital tu semua metabolize, semuanya keluar, tak berfungsi dan tak berkesan untuk tujuan asal merawat kanser. Dekat ruangan chat, ramai yang dah tanya berkenaan dengan berbagai brand ya, ada kat sini. Tapi masih juga tak puas hati sebab kita selalu jumpa doktor sekejap aja dekat hospital, jumpa dietitian sekejap aja. Tapi yang jumpa pakar kat rumah, yang pakar inverted comma ni doktor ya, hari-hari ya orang nak berniaga dengan pesakit kanser ni. Jadi doktor dah tolonglah bagi tahu pada kami apa yang boleh. Jangan sampai ada yang terpaksa beli kuali baru. Minum santan, macam-macam lah sekarang ni. Silakan Dr. Huda. Okay, saya rasa apa yang paling penting bila bagi pesakit kanser is trust your doctors, trust your health professionals. Kenapa kita ke hospital? Sebab kita nak dapatkan rawatan. Jadi kalau kita rasa kita nak buat benda lain, baik kita tak payah, kita akan mengganggu proses rawatan yang doktor dan juga ahli profesional kesihatan lain yang plan untuk kita. Okay, they invest their time to really care for a patient. Dan kalau kita, saya juga faham, lebih-lebih lagi kalau pesakit kanser yang advance, dalam rasa desperate tu, orang cakap lah apa pun rasa, semua kita akan cuba. Tapi macam saya kata, trust your doctor. Apa rawatan yang doktor buat ni bukan dia pandai-pandai, kan? Untuk keluar dengan satu drug atau satu macam tadi doktor sudah cakap rawatan immuno, very specific. Itu semua ingat macam Google je ke? Tak. Okay. So the same goes, okay, banyak soalan yang saya nampak tadi, vitamin C. Dan apa yang saya nampak adalah, saya rasa bukan di kalangan pesakit kanser je, majority public bila kita cakap sistem imun ni, dia doktor fikir saya buah je. Vitamin C. Tapi
Saya harap daripada bola bicara hari ni, apa yang kita semua dapat sekurang-kurangnya adalah untuk kita tahu bahawa sistem imun tu bukan sekadar makanan. Dia disebabkan lifestyle secara menyeluruh. Okay, kalau kita ada gaya hidup yang baik, kita jaga makan kita seimbang, sihat, pergi bersenam, kurangkan stres, cukup tidur, insya-Allah itu akan membantu sistem imun tubuh. Perlu ke makan vitamin C? Okey. Kalau saya rasa dietitian cakap sama. Kenapa nak makan suplemen ya? Awak tak cukup makan ke? Awak tak boleh makan, tak boleh kunyah ke? Kalau rasa masih boleh makan, syukurilah nikmat tu. Kalau rasa masih boleh mengunyah, syukurilah nikmat tu. Cubalah makan. Makan seperti biasa. Makanan dia bukan sahaja, bila kita kata makanan yang sihat ni, dia bukan sahaja makanan tertentu, tapi dia juga dah pelbagai. Okay? Makanan yang seimbang dan pelbagai, bukan sahaja kita makan satu-satu benda tu saja dan completely buang satu benda, tapi pelbagai, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk mempelbagaikan makanan kita. Jadi bila cakap sistem imun tak semestinya fokus pada sayur buah saja. Macam saya cakap tadi, apa nutrien-nutrien yang telah dibuktikanlah sedikit secara saintifik yang berkait dengan sistem imun, bukan sahaja vitamin C je, vitamin D ada, zinc ada, termasuklah protein, amino acid. Kalau kita kata proteinnya bukan sayur buah. Sayur buah tak ada pun, sikit, tak ada, hampir tak ada pun protein. Dan bila kita kata tentang vitamin D tu satu daripada makanan, okey. Kita boleh dapat daripada ikan, ikan gembung lah. Kita Malaysia kan tak bukan makan salmon hari-hari tak. Ikan sardin. Dan vitamin D juga daripada cahaya matahari. So bukanlah segala-galanya daripada suplemen. Dan saya rasa sangat tidak bagus orang yang buat bisnes ni dengan memomok-momokkan, mengambil kesempatan terhadap pesakit kanser. Orang tu desperate, jadi memomok-momokkan bahawa tak cukup ni kena. Dan yang bercakap tu siapa? Dia bercakap tu atas kapasiti apa? Dia bekas pesakit ke? Dia doktor ke? Kalau tidak pun antara tu, you better really trust your doctors. Dan kalaupun perlu informasi tambahan, kita semua orang main social media sekarang ni kan. Pergilah cari, kita ada banyak macam-macam. Dietitian pun ada Facebook, Dietitian Malaysia, ada juga dietitian yang memang buat specialize on cancer. Memang orang kalau cakap kita memanglah kan, saya ni, orang cakap ni, lebih-lebih kalau dia menjual, takkan dia nak cakap suplemen dia tak bagus tak? Takkan dia nak cakap makan ni tapi tak confirm lah jadi ke tak jadi, takkan. Dan kalau katalah kita makan, tak kisahlah makan apa, kolesterol ke, transfer factor ke, kalau kita makan dan tiada efek atau dia mengganggu rawatan kita, adakah orang yang kita beli tu akan bertanggungjawab? Mesti tidak kan? Mesti tidak. Kecuali kalau dia berani garanti, kalau saya makan ni tak ada efek, you can get that to me. Dan bolehlah. Okay, jadi satu, kenapa nak makan sangat? Adakah sebab di pihak kami dietitian, kami pun tidak menolak 100%. Tapi makan suplemen ni disebabkan ada keperluan. Contohnya, memang contoh macam budak-budak kita cakap suka sangat kadang kita bagi budak-budak makan multivitamin kan. Sebenarnya perlu ke tak? Kebanyakan masanya sesaja je. Saja kan orang makan multivitamin kita pun bagi tak. Tapi sebenarnya tak ada keperluan. Kecuali ada seseorang tu memang picky eater. Tak makan jajan, dan kita tahu memang dia takkan dapat, sebab dia tak makan sayur, tak makan buah, tak makan protein. Jadi sahih betul lah orang kata dia memerlukan, nama pun apa? Suplemen. Jadi ambillah daripada suplemen. Tapi kalau kita boleh makan, contohnya vitamin C, Allah, vitamin C ni dengan kata ni can work, tanam ulam cukup sangat. Apa saranan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita capaikan sajian sayur dan buah adalah 3+2, 3+2. Okay, kita pastikan sehari kita makan 3 hidangan sayur dan 2 hidangan buah. Hidangan sayur tu saya rasa tak adalah susah sangat sebab 1 hidangan sayur bersamaan dengan setengah cawan sayur bermasak atau 4 sudu makan sudu bermasak. Dan saya rasa rata-rata kita makan lebih banyak daripada itu. Cuma kalau kita ni jenis tak biasa, we have to work for it lah. Okay, kalau dia makan udang, it's okay. Apa-apa
pun okey, tak ada masalah. Dan buah satu saja tu 1 biji oren, 1 biji apple, pisang sederhana, anggur 8 biji. Adakah itu susah sangat untuk kita capai? Kalau rasa memang susah sangat dan katalah macam protein tu, satu hari ni saya memang tak akan makan lah ayam, ikan, telur, tak makan. Okey lah kalau macam tu, then you really need supplement, or you maybe need like susu kan, dalam dietitian kita bagi all the supplement. Itu kenapa kita bagi? Sebab tak cukup. Tapi kalau cukup, tanya diri kita sendiri, sebenarnya makan ni sebab apa? Dan benda-benda ni bukan murah kan. Kalau dia nak bagi free, okey jugalah. Sampai ada yang meminjam, bergolok gadai untuk beli suplemen. Mahal-mahal sekarang ni. Betul. Jadi tapi kalau rasa nak sangat dan kena bincang dengan doktor untuk pastikan. Kadang-kadang ada yang makan suplemen yang daripada basis herbal kan, yang memang mungkin akan mengganggu proses rawatan. Dalam pada kita dari aspek I think kalau kita ke hospital untuk menerima rawatan dan trust your doctors. Jadi maksudnya doktor, kalau kita sedang dalam rawatan tak perlulah ambil apa-apa suplemen ya doktor ya? Tak perlu kalau macam saya kata tadi lah, kalau memang masih boleh makan, tak perlu. Tapi kalau ada ada kekurangan, contohnya saya ni memang satu kali je makan, itu pun setengah pinggan, dan okey, tak apa. Go for supplement, tapi itu pun supplement bukannya kalau kata satu hari makan sepatutnya kita makan sekurang-kurangnya 3 kali lah kan, kebiasaannya. Dan kita hanya makan breakfast setengah pinggan. Itu pun tidak akan, kalau kita duk makan vitamin C je, itu pun tak cukup pun. Mana nak dapat protein semua. Jadi kalau pun nak makan supplement, carilah di sumber yang betul. Ini bisnes $1 million ni memanglah kan. Kecuali macam saya katalah, kalau dia kata bagi free ataupun kalau tidak berkesan boleh datang balik kat saya. Kita tak pernah pula dengar orang bagi testimoni yang tidak berjaya kan. Testimoni tu semua yang berjaya. Tapi adakah semua itu berjaya? Itulah. Itu saja bagi free kita ambil. Suruh bayar tak nak. Okey. Kalau kata bagi free dan kalau ada apa-apa side effect, saya datang balik awak. Itu tak apa. Beranilah kita kan. Tapi kalau semua kita nak tanggung, saya rasa perlu jadi bijak lah kita. Okay? Perlu jadi bijak, dan kalau nak ambil apa-apa ni, please be honest with your doctors. Be honest with your health professional. Nak ambil apa, cakap dengan doktor. Jangan senyap-senyap, dia tahu-tahu je kan. Kenapa ni? Lepas tu dah lah baru dah nak cakap. Dia akan menyusahkan lah kerja doktor dan juga ahli profesional kesihatan yang lain yang sebenarnya sangat care dengan kesihatan kita. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Dr. Huda. Kita beralih pula kepada Dr. Nadirah ya, soalan berkenaan dengan senaman ya doktor. Ramai yang tanya kat sini, kalau senaman ni ada ikut umur ke tak ke ya, sebab dalam di dalam media sosial ada tunjukkan seorang ahli sukan ya. Siapa kenal, nampak tak ni? Sorry lah, seksi sikit lah. Ernestine Shepherd, umurnya sudah 84 tahun. Dia kata dia mula bersenam umur 56. Ya Dr. Nadirah ya. Kami ni tak adalah sampai 56 lagi, tapi semua tulang-tulang dah jam ke kan, asal bersenam aja, tidur je, bersenamnya 30 minit, tidurnya tu sehari, menggantikan penat bersenam tu doktor. Jadi ada tak senaman ni sebenarnya mengikut usia ataupun mengikut kapasiti badan masing-masing. Kalau orang yang berat dia begini, senaman dia begini. Kalau umur dia begini, senaman dia begini. Ataupun boleh aja, tak kisah. Kalau berat, lagi perlu senaman lebih lagi berbanding yang dah kurus ni kan. Okey, silakan doktor.
Okay, so kalau ada yang bertanya kan, rasa dalam kebelakangan ni banyak juga gambar-gambar seperti yang Dr. Aniza share tu kan, quite dah berumur. In fact hari tu the viral, the lady from Russia tu 80 years old, 80 tahun, dia kerja sebagai fitness trainer di gym. Memang cantik lah badan dia, orang tak percaya dia 80 lebih sebab masih boleh jadi trainer, maksudnya sangat fit. Sebenarnya if you talk about ikut umur, kategori umur, saranan WHO tidak berubah. Itu kita kena faham. Jadi tidak ada kata makin berumur kuranglah kena exercise, dah berumur ni kan, atau makin muda makin banyak dia kena exercise. Tidak. Saranan tu sama je dalam semua kategori umur. Saranan intensity dan kiranya volume yang kita panggil, maksudnya kuantiti dan intensity adalah sama. Tapi apa yang berbeza ialah translation intensity tu kepada jenis senaman. Apakah maksud saya bila saya cakap tu? Maksudnya untuk saya contohnya umur dalam 30-an. Jadi mungkin untuk saya intensity rendah tu saya boleh jogging uphill. Bagi saya okey, moderate. Bila saya tengok heart rate pun okey, tak terlalu tinggi. Masih boleh bercakap sikit-sikit dengan jogging partner. Tak terlalu susah, boleh jogging uphill. Mungkin untuk orang yang 60 tahun, dia punya intensity sederhana, mungkin dia jalan sahaja, brisk walk, jalan yang berdata pun, bagi dia effort tu banyak. Bagi dia, itu sudah intensity sederhana. Maksudnya, itu pun dia kadang-kadang baru nak start tu, tak payah brisk walk, jalan biasa pun rasa dah sederhana lah ni, dah susah lah dia kata. So dia berbeza dengan satu umur ya memainkan peranan, tapi juga kepada baseline fitness masing-masing, tahap kecergasan baseline. Maksudnya kalau untuk orang yang dah regular, dia dah selalu exercise, mungkin bagi dia lebih senang, dia boleh buat lebih banyak. So progressively dia akan tingkatkan. Mungkin dulu mungkin bermula ahli-ahli can work jugalah. Kalau kata tiap-tiap minggu join once a week 30 minit hari Isnin kan. Mari berjalan je program tu. Saya tak tahu detail program. Tapi mungkin kalau you committed 30 minit tiap-tiap minggu, lepas 12 minggu sepatutnya you boleh perasan dalam 30 minit tu mungkin you boleh berjalan distance yang lebih. Atau kalau jalan indoor you boleh dapatkan mungkin pada minggu pertama you punya steps tu dalam 30 minit barulah berapa dalam 1000 ke, tak tahulah, tengok pada pace berjalan masing-masing. Mungkin lepas 12 minggu you akan perasan 30 minit juga penat macam sama je, tapi mungkin dah dapat 2000 steps macam tu. So kapasiti kita akan bertambah. Jadi sebenarnya tidak ada macam limit for you. Maksudnya umur berumur macam ni je buat exercise dia, atau muda macam ni je. Tetapi dia bergantung pada capacity dan baseline fitness masing-masing. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena balancekan baseline fitness dan kemampuan badan. Tu Dr. Aniza cakap tadi kan. Jadi dia tidak bergantung hanya pada umur. Contohnya if you have kesakitan lain. Contohnya ada sakit lutut. Jadi you kena pilih senaman yang sesuai. Tak sesuai lah kalau kita cakap okey jom bersukan. Kadang-kadang yang sekarang trending ialah group kan, online group exercise. Dan masalah dengan online ni ialah kadang banyak ni tak suka on camera kan. Jadi yang trainer kat sana dah melompat. Kita kat sini nak melompat jugalah, tak sedar diri sakit lutut. Itu yang lepas tu jam 2 hari tak bangun tu. Sebab kita tak matchkan dengan kita punya keadaan badan. Jadi that is one of the risk lah dengan online. Tapi so when you daripada kita bila adjust jenis senaman, you adjust dengan masalah kesihatan you sendiri atau kemampuan badan. Tapi easier to say, start dengan kemampuan kita dan naikkan perlahan-perlahan. Jangan hari ni cakap exercise boleh tingkatkan imun, esok terus dia buat 2 jam terus exercise. Tu tak sesuai lah sebab then your body tak boleh adapt, and then the downtime pun lebih banyak. Saya sebut sikit lah in terms of caution in exercise, especially among those with cancers or going through treatment. Walaupun cancer exercise ni membantu tingkatkan imun, betul kan saya cakap tadi, helps with preventing cancer and cancer recurrence. Maksudnya mencegah daripada recurrence. Tetapi kalau kita buat intensity yang terlalu tinggi, high intensity, untuk masa yang lama, 60 minit ke atas, long bout, maksudnya durasi yang lama, lebih 60 minit, intensity tinggi, maksudnya very push lah di tengah jogging all out.
kadang-kadang kita notice dalam 3 ke 24 jam lepas exercise, kita punya rate for infection tu increase untuk jangka masa pendek. Lebih pun tak boleh doktor. Ya, tak boleh. Dia walaupun adalah kalau kita berbincang akademik, ada orang kata yelah maksudnya ada yang for, ada yang against, tapi secara amnya there is this concept called open window. Open window bermaksud lepas very high intensity exercise for a very long period, you have 3 to 24 hours, maksudnya one day tu where the infection risk macam URTI increases slightly. So we advise, especially those on treatment, actually to stay with moderate intensity lah. Untuk dikekalkan pada intensiti sederhana. Jangan pergi intensiti yang terlalu tinggi untuk durasi yang terlalu lama. Nanti macam tu lah, ada downtime tu lama dan ada risk untuk dapat macam sesama. Kita perasan benda ni orang notice bila macam Olimpik lah, game yang very high intensity, dan kita perasan there's actually meningkat dia punya kadar macam flu, cough cold, batuk sesama macam tu. Walaupun it's not macam ni, itu untuk atlet, kita bukan atlet pun kan, kita maksudnya general population, tetapi biasanya kita sarankan macam tu lah, to maintain pada intensity sederhana. Dia macam ni doktor, bila dah ramai tu tak beringat kan, dia pergi beyond kapasiti diri kita sendiri. Lepas tu penat kita tu berhari-hari menyebabkan imun kita rendah ya, pada ketika tu, betul doktor ya? Betul. Just for that lebih period, pun yes. tak boleh, kurang sangat pun tak boleh juga ya. Ada yang kata kat sini, ada tanya, nak bagi berpeluh, tak nak exercise, nak masuk sauna je doktor, boleh tak? Short stretch. Peluh juga kan? Boleh tak? Itu hobi kan, semua orang kan. Kita semua nak easy way out. Semua orang telah makanan seimbang tak nak, tapi nak pil tu Dr. Huda tahu lah. Nak one pill settle, tak payah makan jaga, just makan one pill. Tak payah exercise, masuk sauna je. Tak boleh lah. Because it's not the sweat sebenarnya. Contohnya kalau kita exercise kat tempat yang aircon, very cold aircon, tak sempat peluh pun, but that doesn't mean kita tak dapat benefit of exercise. So it's not peluh tak peluh lah, dia kena cukup dia punya intensity dan duration lah, maksudnya accumulative, slow throughout the week, macam itu. Okay, jadi ini soalan, berapa heart rate yang normal bila exercise? Moderate intensity tadi cakap berkenaan dengan bercakap kan, boleh bersembang ataupun boleh menyanyi. Ada yang mengira, mungkin ada yang memakai gadget, yang pakai jam kan, jadi nak tengok berapa heart rate yang normal. Okey, kalau ada yang berminat, sebab sekarang saya rasa macam Fitwatch kan, saya pakai Garmin, saya tak ada sponsor daripada Garmin punya. Contohnya sekarang kan dah very common kan, orang pakai Fitbit, Garmin, Apple Watch. Jadi most of it ada heart rate punya feature. So kalau dah ada tu, kita boleh belajar simple formula ikut umur. So berapa you punya maximum heart rate? Formula dia 220 tolak umur. Contohnya, contoh Dr. Aniza, tak sensitif nak tanya umur kan, perempuan saya lah. Alamak, mute lah, tak dengar. Okay, 220 tolak umur sekarang. Okay, umur saya 47. Okay, saya kena ambil calculator. Okay. Jadi, kalau Dr. Aniza 20 minus 47, jadi maksimum dia 173. Betul kan? 220 tolak 47, 173. Okey. So, intensity sederhana ialah 45 ke 65% heart rate maximum. Okay. So, mari kita kira ya. So, kalilah dengan intensity sederhana adalah 45 to 65. 45% hingga 65% daripada maximum heart rate ya. Ada orang ambil, bolehlah lebih kurang lah, maksudnya buku lain-lain ada yang sampai 70 pun dia kira moderate, tapi saya rasa I think this population is okay lah, ambil 45 to 65. So you end up dengan, kalau untuk Dr. Aniza contohnya, range julat heart rate dia daripada 77.8 dalam 78 hingga 112. Then this is the sweet spot for you. Maksudnya kalau you pergi walking ke, you pergi exercise ke, you tengok jam, dah 109 contohnya. Okey lah, maintain lah speed tu. Tidak perlu
terlalu laju, maksudnya push sampai nak dekat-dekat maksimum 160, 170, very high, tak perlu. So just stick within that moderate range. Jadi dia dapat benefit kesihatan without having that effect lah yang macam acute effects after intensity tinggi. So kalau boleh kira dengan heart rate, dia lebih tepat sebenarnya. And then if you memang consistent, you ikut moderate intensity, you will realize with time, dengan masa kita buat-buat, kita akan boleh buat lebih. Orang cakap takkanlah macam tu takkan sama je saya. Actually kalau you committed, mesti you increase. Kalau you tak increase, something wrong. Maksudnya you too light. Maksudnya you tak monitor heart rate, you ingatkan 30 minit jalan sama pace, 2 tahun tak jadi apalah. Dia kena with time tu kita Patut tak kurus-kurus ya doktor. Tapi mitos tu, kurus kena jumpa dietitian, 80% kurus daripada pemakanan. Exercise ni 20%. So kalau patient saya pun weight loss, saya cakap kita kena work with our dietitian. Kalau you nak kurus daripada exercise, kena 400 minit seminggu. Jadi jadi it's kalau nak kurus daripada exercise sahaja, susahlah kalau kecuali kalau you muda. Baiklah you kurus dengan jaga pemakanan, efek dia 70 ke 80%. Kalau nak daripada exercise tu 400 minit, berapa jam seminggu tu? Saya pun tak mampu. It's 1 hour a day, I think 660 lah dalam almost 1 hour a day every day. Oh banyak masa tu. So kalau selain daripada grup-grup, maksudnya memang atlet atau recreational atlet, mungkin, atau dia tak ada komitmen kerja yang lain, mungkinlah. Tapi kalangan generasi biasa 150 minit tu dah dalam saranan lah. Tak sempat doktor. Kerja rumah lah. Mop lantai boleh kot sampai 112 heart rate. Another option is macam interval. Kalau sebenarnya exercise ni kalau saya cakap seorang sejam boleh, saya suka topik ni. Tapi actually satu hari nanti kita akan invite doktor untuk buat jual bicara ya doktor ya. Sekali dengan Prof Noha. Tapi boleh. Even if you have time constraint, kita boleh adjustkan program exercise yang minit dia sikit je, tapi mungkin kita combine intensity tinggi dengan rendah supaya kita dapat benefit dan tak payah invest banyak masa. Macam itulah. Dia banyak variasi senaman. Tapi take home message kalau daripada saya, you need to go out and do it. Jangan macam mana jangan terlalu banyak berfikir atau terlalu macam teknikal kan. Kita start dengan buat dulu. Dah buat, dah start, baru kita adjust. Betul. Okey, sebab kan doktor dah sebut berkenaan iklan ya, kita nak minta Abel satu lagi ni. Sharing screen ada satu iklan berkenaan dengan Walkathon Can Work yang akan kita adakan pada 3 hari bulan Oktober nanti. Walkathon Amal Can Work siri keempat sebenarnya ya. Tuan-tuan dan puan-puan sila telefon ataupun message nombor yang tertera di bawah ini dan kita akan war-warkan lagi di dalam Facebook Can Work dan juga di dalam WhatsApp Can Work group ya, untuk kita ramai-ramai join Walkathon Amal Can Work di tempat masing-masing lah, di tempat sendiri. Tapi ada, insyaAllah kita ada t-shirt, kita ada medal juga insyaAllah ya. Okey, terima kasih kepada Dr. Nazira. Berbalik kepada, I think boleh kot ya Dr. Azura untuk wrap up pada hari ini. Dalam 10 minit terakhir ni Dr. Azura, dah banyak ya kita dengar berkenaan perkongsian dari segi diet, dari segi exercise. Ramai yang dah buat pun ya, dah amalkan diet yang sihat, exercise. Tetapi once orang kata once you kena cancer, there is always risk untuk dapat recurrence. Ya, jadi agak menyedihkan apabila dah cuba macam-macam, dah cuba untuk meningkatkan immunity, tetapi masih lagi berlakunya recurrence. Tambah-tambah lagi yang dah keluarkan duit ya, beribu-ribu ringgit untuk membeli suplemen tadi. Ya, dah cuba, tak pernah tinggal satu pun appointment dengan doktor, tetapi berlaku juga recurrence cancer
Jadi adakah ini disebabkan tidak menjaga kesihatan, imuniti kami masih lagi rendah, doktor? Apa yang perlu kami buat supaya tidak berlakunya kanser berulang? Cukuplah sekali kami menangis, tak mau lagi lah melalui kanser itu kali kedua. Silakan doktor. Okay, ini soalan yang a bit philosophical. Dan selalu ditanya sebab itulah sebabnya rawatan kanser dan perawatan dan penyakitnya ialah satu penyakit yang sangat challenging, yang susah, yang menjadi epidemik actually sekarang kerana meningkatnya kes-kes di dunia, terutama di negara kita, sebuah negara membangun yang melalui transition socio-ekonomik yang pesat. So if kita kena tengok balik ni bukan satu answer ni. So 100 tahun dulu, maybe early 1900, orang mati sebab penyakit infectious disease, TB lah, kolera lah, etc. etc. But now mati sebab cardiovascular disease number 1, cancer maybe number 2, maybe cancer will be number 1. So bukan saja orang hidup lebih lama, tapi ada lagi banyak-banyak faktor lifestyle dan kehidupan baru. Bukan saja sebab imun sistem, tapi sebab makanan kita dah berubah. Dulu kita, nenek-nenek kita tanam sawah, padi, ambil pokok, ulam tepi jalan. Sekarang kita beli daripada mana, Tesco lah, apalah. Dah diterbangkan daripada China, daripada US dengan genetically modified food. It's not. Tapi kalau kita nak, tapi kalau negara-negara yang kadar kansernya menurun, contohnya negara-negara membangun, termasuk Korea, dia dah health system dia telah mengambil langkah mengurangkan kanser. So it's actually preventative rather than sudah dapat kanser, therefore you nak better outcome. So untuk mendapat rawatan yang lebih berjaya adalah ketika kalau kanser tu stage awal, peringkat awal. So I think it's awareness, healthy lifestyle. Of course rawatan, sekarang pun ada cancer meeting right now, I am looking through it. Rawatan moden memang pesat, tapi bertambah kompleks dan bertambah mahal. So but it's not 100%. You can, despite and then rawatan juga adalah subjektif. So bila you start rawatan adalah rawatan bila ditahu, diagnose ada apa stage. Adakah rawatan tu on time? Adakah rawatan tu betul sesuai up to date, etc. etc. So there's so many variables. The best one is always prevention and early staging that come from awareness. Awareness come from within. You cannot ask your friend to pull you for mammogram. Bila dah cancer dah besar, you can't. You cannot expect a good outcome from that. So okay, kita didn't touch. That's we spent a lot of time talking about food. We talk about senaman, but honestly, there's so much more that we didn't touch. If you don't mind, I just go quickly. Sleep number 1. So you need to sleep well. Sleep cukup 7 hours, 8 hours. So why? Sebab kita punya DNA, our instruction code of cell health need to rest. We have ada satu ujung DNA, we have telomere. Dia akan save if we sleep well. Don't sleep enough. Berapa jam doktor? Tidur. Berapa jam? Tidur. Well, I mean that's the thing. We don't get hung up with the hours. Just like exercise, we're not hung up with 150 minutes. We're not. It's a guide. Tidur pun sama. Kena tidur cukup. Nenek kena tidur 4 jam, okay dah 5 jam. Tapi you have to sleep. You don't tengok cerita Korea malam-malam tak tidur. You know what I mean? You have to sleep because kajian menunjukkan your DNA is going to be better. Your telomere, what protect the cap, the ujung DNA itu akan lebih panjang dan lebih bagus. And you have to sleep not just one day. Every time sleep cukup. I pun tak cukup tidur. Next thing is stress. So why you have to jaga your stress? Stress is come from the mind also. Because stress, high steroids, high steroid level cortisol, again, immune system will be dampened. Plant, makan kita dah cakap banyak. Why do you have to eat plant? Plant tu, okay, I'll just give you an easy answer. If pokok tu dia tak ada kaki, dia duduk setempat je, right? So dia ada banyak phytonutrient, plant nutrient. Dia jaga jangan orang makan, any animal come and eat it.
But bukan satu special plant aja. And jangan simply makan any plant because banyak racun. Plant alkaloids are dangerous. It can damage your liver, your whatever, your kidney, etc. So berbagai-bagai jenis and eat local. Tak payah eat mahal-mahal from berry from from Antarctic or whatever. Tak. You eat local better. Just like madu, you eat local. So a lot of antioxidant natural. Don't ambil daripada pill. It's not the same. Antioxidant reduce inflammation. Keep your DNA healthy dan sihat. So same fat, not all fat is bad. Some fats adalah what we call essential. Kita tak boleh manufacture, kita kena makan. So you can eat fatty food. Some fat like olive oil, coconut oil, omega-3, salmon, chia seed, whatever, ada omega-3, all anti-inflammatory. It's good. Next thing is fermented food. Makanan-makanan tapai, bertapai, right? So we're not talking about jeruk, ya, tapai. So kimchi, dia ada banyak organism that is good because kita punya perut, usus are very interlinked to our immune system. Banyak good bacteria. Kalau you makan all this fermented food, you will replenish it. And that's a very complex interaction with your immune system, your digestion, your even your weight can be managed. And if you want to take probiotic pill, boleh juga ada. Tapi pilihlah yang sesuai untuk local bacteria lokal. Jangan ambil imported daripada orang Mak Saleh punya bacteria. The next one is gula. Janganlah makan banyak gula. Excess weight, too much gula. What happened? Too much gula? Too much weight, very inflammation. Obesity is inflammation. It causes 12-13 jenis cancer. There must be a reason. Gula is not good for you. Don't eat excess. Can eat some. Our brain only use gula, and even athletes, they muscle only take gula. You can, but don't eat more than you need because gula is everywhere. Part of the commercial of the world to make you buy more of their product. Gula is everywhere. Bersenam, we talk a lot already, so I won't cover that. Minum air, don't forget, 60% of our body is water. So memang everything to work, kena minum. Tolong minum, negeri kita panas, tolong minum. Next one, penting, smoking. Don't smoke. Smoke inflammation and will cause your immune system to go weak. So those are the benda-benda tu yang kita boleh untuk jadi sihat. So orang-orang yang hidup panjang, hidup lama, dia mengamalkan benda-benda ni, dia buat sesuatu yang sihat, dia menjauhi benda-benda yang terlarang. So so that is part of being human. Kita kena buat semua tu. So pendek kata, there is no shortcut. There's no shortcut like sauna. There's nothing that can replace meningkatkan your heart rate dengan cara exercise. No shortcut. No. So now I will summarize. So we talk all that, and pemakanan, makan pelbagai. Lots of plant yang berwarna-warni, coraknya sihat, kekalkan badan, berat badan yang baik within the BMI, right? Panel agree? Supaya tak terlalu berat. And when you mencarikan nasihat, tolong dengar daripada health professional atau orang yang kita rasa sumbernya maklumat, nasihat sumber dia selamat dan tak ada bias. Memang dia untuk kebaikan you, bukan untuk dia nak menjual something. Suplemen tu tak perlu. Jika ada keperluan, kalau betul-betul tak boleh makan, tapi suplemen sebenarnya tak perlu. Please makan dari makanan plant based. That's the best one. Makanan tu selamat, bersih supaya tak ada excess risk tu jangkitan dan sebagainya. Senaman, okay, location, a lot about location doesn't really matter lah, as long as you move dekat luar memang safe. Actually, logically speaking, is social distancing. So tak kisahlah, if open space, you tak ada berasak-asak, should be okay. I'm sure Dr. Nadira will agree, naik basikal tak payah pakai mask pun tak apa. Unless you dekat sangat, I mean, the virus is tak, I think it's not going to be close to you. So intensity, you obviously ikut, you will know yourself, senaman prescription ni ikut your age, which is linked to your fitness. You pernah buat exercise ke tak? Kalau ada masalah jantung, don't do that. Ask your doctor. Should aim for moderate to severe. Basically the top test, kalau you jalan susah sikit nafas, but you want to calculate, you will use 220, tolak your age,
and take 45 to 60% for that moderate level. Tapi kalau you nak, you boleh invest, belilah this one ke apa ni, watch, Garmin ke whatever smartwatch yang tu, and it's very easy, and saya pun baru start macam tu. Ikut kesesuaian badan lah juga. Kalau kaki tu tak elok and you fall, mata tak nampak, janganlah buat, it is quite basic things. Jangan berlebih-lebihan. Even sportsmen kadang-kadang main bola tiba jatuh mati je. You do not do. Iron Man pun don't do too much. It can be more harm than good. Okay, so saya rasa I hope it's quite clear. Unless ada panelists nak add any more additional maklumat. Doktor, kalau dalam tengah rawatan boleh ambil probiotik ke doktor? Kimchi tadi. Okay. In general, the thing is kalau tengah chemo, the chemo will kill the bacteria lah. So wait until your immune system is intact. Of course, logically, if you have ulceration in your gut, di mana-mana, you probably don't take it. You should take it afterwards bila immune system you dah kembali pulih. So not a problem, but you have to, that's why you eat a plant-based, because the plant-based is good for the bacteria, friendly bacteria dalam usus. Dia akan membantu pembiakan yang simbiotik, yang baik untuk kita. Dr. Anisa, mungkin saya boleh tambah sikit kan yang boleh ambil probiotik. Saya rasa itu juga di mana kita kata kalau dalam rawatan sangat penting food safety and food hygiene. Walaupun kalau boleh memang kita elakkanlah apa-apa yang macam kimchi semua kan, walaupun dia ditapaikan, tapi kalau kita boleh confirm dia memang orang kata bersih, then boleh. Tapi kalau we are not so sure kan, the same goes for tempe kan. Kalau kita biasanya tempe dan kita masak kan tempe tu, jadi mungkin tak ada masalah. Tapi kalau kimchi kan atau benda-benda jeruk semua tu, kalau dia tidak di cara pembuatannya tu, kita tak tahu, bukan kita buat kan. Kalau dia tidak begitu bersih, mungkin ada sedikit masalah food hygiene yang boleh membawa kepada keselamatan makanan tu dah. Tak apa-apa. Tapi kalau kita boleh masak dia, that's the best lah dalam waktu menerima rawatan kan. Ada orang kimchi makan dengan apa, masuk dalam buat sup lah apalah kan. Talk to your doctor really, because depends on what treatment you have. It's hormonal therapy, targeted therapy, probably okay. Tapi of course if you're high dose chemo, you shouldn't. Talk to your doctor. Okay, Dr. Azura, I think it will be the last question ya kat sini. Ramai doktor kat luar ni tahu, ya. Semua orang awam lah. Kalau kita kata homeopati tu pun dipanggil doktor juga, kan? Jadi integral doktor ataupun alternative medicine doktor sekarang dah blooming ya. Dah banyak, dan mereka ada beberapa kaedah untuk memeriksa darah, untuk tengok imun sistem, dan juga menjual berbagai jenis produk yang bukan di hospital kerajaan lah ya. Biasanya begini, kebanyakan adalah hospital swasta, klinik swasta ataupun yang berbayar. Mereka menggunakan doktor. Jadi bila Dr. Azura kata listen to your doctor, so I'm listening to my doctor juga. Tapi rupanya doktor ni adalah doktor dipanggil alternatif atau integral ya, ataupun dipanggil complementary medicine. Mereka juga adalah doktor. Homeopati pun menggunakan title doktor. Jadi apa pandangan Dr. Azura ya sebagai penutup lah pada sesi bual bicara pada petang ni? Okay, so doctor is a general term, right? Macam on the panel, Dr. Huda is a dietitian. Dr. Nick Dara is sports medicine. So kalau kita nak tahu doktor, kita kena tahu ada doktor apa dia. I mean, kalau kita nak tanya pasal COVID vaksin pun, kita kena tanya pakar tu. Contohnya kita rosak, kita tak pergi doktor baju, tailor. So I think it's just you have to do due diligence yourself. Fikir sendiri, and of course jangan lupa you can go for second opinion. You boleh tanya teman-teman, tapi you need to ask the right question to the right person, and for what, and that's really the key. Memang this is a bigger question. Memang banyak masalah in terms of public safety. All this tak ada pemantauan and there's no regulation. Actually
I'm sure you all pernah jumpa seseorang yang pernah rawatan. Memang kita tahu rawatan and then getting better or getting worse. But getting better, that's the thing. You tak tanya exactly cancer apa, stage berapa, what it is. Memang kita tahu ada kuasa gaib kat atas. Allah ada di situ. Kalau dia nak sembuh, kita sembuhkan. Tapi dia memerlukan ikhtiar yang betul. Jadi ini ada satu soalan yang memerlukan both parties, the patient looking for treatment dan also kalau ada problem you should air it to the authorities, but it's very difficult because kat Malaysia we don't have a mechanism to safeguard the public. We don't. So I think everybody should take the responsibility, just like the vaccination. You have to take the initiative to take the vaccine. The vaccine won't come to you. You have to go for it. You need information, you pergi cari information tu. There's a lot of, CanWork, for example, is a network of, inshallah, people, survivors or cancer patient with the same goal. Talk to someone, go seek second opinion. Do that, tak ada masalah. Please use your critical mind and proceed with caution. If betul lah rawatan ni betul-betul berjaya, it will be, tak ada orang akan withhold the information. And for example, there's a cancer meeting right now, it's attended worldwide. All the treatment is secara telus akan ditunjuk, akan dibahaskan, akan dibincangkan. That is the level of evidence. If you have homeopathy, alternative medicine, it's not tak dipiawai, you do not know. All you get, I think one of the panel said, only the good stories saja akan keluar. Tak semua akan kita tahu. Jadi it's very biased. So nobody knows, and kita tidak mengatakan they're all bad. So if they're complementary, they're very good. But of course you have to understand the context kerana dia akan menjanggah dengan rawatan. So talk to someone, get second opinion. Baik, terima kasih kepada Dr. Azura dan kita ingin ucapkan jutaan terima kasih juga kepada ketiga-tiga panel kita pada petang ini, terutamanya kepada Dr. Azura Rozila Ahmad, Dr. Nur Huda Razali dan Dr. Nik Nadira Nik Aziz kerana telah berkongsi berbagai ilmu dengan para peserta, sama ada di dalam Zoom ataupun di dalam live FB CanWork pada petang ini. Jadi insyaAllah beberapa tips yang diberikan oleh ketiga-tiga panel nanti yang kita minta catatkan, kita boleh ulang siar FB live di FB CanWork untuk dengar semula apakah pesanan-pesanan daripada ketiga-tiga orang doktor panel kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan katsira. Dan kita kembali kepada moderator, kepada Aida daripada CanWork. Terima kasih doktor. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Dr. Nur Aniza, dan juga kepada semua panel, Dr. Nur Huda, Dr. Azura dan Dr. Nik Nadira, atas perkongsian maklumat tentang sistem imun dari berbagai perspektif dalam konteks kesihatan yang sangat mencabar sekarang ini. Jadi bagi pihak penganjur, saya harapkan semoga apa yang panel dan moderator kita kongsikan tadi sangat bermanfaat kepada peserta yang hadir. Jadi seperti yang Dr. Aniza maklumkan juga, CanWork akan mengadakan program walkathon pada Oktober depan dan juga bakal menerbitkan buku terbaru iaitu bertajuk Pemakanan Pesakit Kanser. Jadi untuk maklumat selanjutnya boleh layari social media CanWork untuk kita war-warkan tentang aktiviti dan program terbaru CanWork. Jadi kita juga menggalakkan kepada semua peserta yang hadir pada hari ini yang belum menyertai CanWork sebagai ahli berdaftar, kami sangat-sangat alukan penyertaan anda semua sebagai ahli berdaftar, boleh dapatkan maklumat di ruangan chat. Dan juga kita harapkan semua yang hadir pada hari ini untuk memberikan maklum malas tentang program hari ini, juga dengan link yang tertera di ruangan chat untuk kita tambah baik untuk program-program yang akan datang. Saya kata saya bagi pihak CanWork ingin mohon maaf atas segala kekurangan dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di program yang akan datang. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, kita nak ada sesi bergambar untuk yang kali kedua. Mungkin tadi yang pertama ada yang belum masuk semua kan. Jadi saya minta semua peserta untuk on video, urus dia bersedia. Okey, Cik Liana, teruskan. Okey, sedia semua. 1, 2, 3.
Okay, satu lagi. Satu, dua, tiga. Okey dah. Okey, terima kasih. Jangan lupa juga dapatkan e-book Can Work bertajuk Cerita Kami, iaitu kompilasi cerita-cerita ahli Can Work, rakan-rakan survivor serta rakan-rakan kongsi Can Work sepanjang PKP daripada awal Mac 2020 tahun lepas. Jadi boleh akses di ebook.canwork.org, salah satu sebagai jualan amal atau sumbangan anda untuk Can Work. Terima kasih. Thank you, Can Work. Thank you, Aida, Can Work team. Good sharing session. Thank you, Prof. Bye-bye. Terima kasih Can Work. Terima kasih Aida. Terima kasih everybody. Assalamualaikum.